Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Baik, sambungan hadis, masih lagi dalam bab kelebihan melakukan ibadah haji dan umrah. Pada siri yang lepas kita telah membincangkan hadis berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan istita'ah. Menurut perspektif syariat, yang dimaksudkan dengan kemampuan ini adalah kefahaman dia lebih luas daripada apa yang kita faham. Kerana sebahagian mungkin kita akan memahami kemampuan di dalam melaksanakan ibadah haji itu merujuk kepada wang ringgit. Tetapi seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, az-zadu war-rahilah. Apabila disoal kepada baginda Rasul tentang maksud man istata'a ilaihi sabila, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta hujju ilaihi man istata'a ilaihi sabila, melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Jadi mafhum mampu ini, maksud mampu ini sebenarnya luas. Mungkin seseorang itu dia mampu dari sudut wang ringgit, tapi tidak mampu dari sudut kesihatan. Kesihatan tidak mengizinkan dia untuk melakukan ibadah haji, walaupun dia dah cukuplah satu syarat, iaitu ada duit. Tetapi kesihatan tidak mengizinkan, maka dia juga termasuk dalam kategori tidak mampu. Ada orang yang sihat tubuh badan, duit pula tak ada. Begitulah. Begitu juga orang yang tidak mampu dari sudut masa. Kerana ditafsir oleh Nabi SAW, maksud kemampuan ini menurut perspektif syarak ataupun syariat ini luas. Seperti mana mafhum ataupun maksud jihad, seperti yang kita baca dalam hadis Aisyah. Apabila Aisyah bertanya kepada Nabi, alana jihadun fi sabilillah ya Rasulullah, adakah kami orang perempuan wajib pergi berjihad? Nabi kata, na'am, wajib, tetapi la qitala fih, jihad yang tidak ada peperangan. Al-hajju wal umrah, iaitu haji dan umrah. Maksudnya perspektif syariat ni lebih luas daripada kefahaman kita. Kadang kita faham itu sempit, kefahaman kita itu sempit, tapi sebenarnya hakikatnya lebih luas daripada apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru iza daqqat tasa'a, itu kaedah dia. Satu perkara apabila sempit maka diluaskan. Yang sempitnya kepala otak kita, yang luas itu agama. Sebagai contoh, hadis yang sahih tidak akan menatijahkan kefahaman yang sahih. Kita selalu mendengar, saya nak ada hadis sahih tak tentang ini. Ya, hadis sahih banyak, tapi kefahaman kita belum tentu betul. Sebab adakala hadis itu sahih tetapi kita salah faham, maka kefahaman kita tidak sahih. Itu yang dimaksudkan daripada hadis terpelihara daripada
diseleweng oleh puak-puak ataupun golongan yang tidak bertanggungjawab. Tetapi kefahaman kita tidak dijamin betul 100%. Agama kalau pakai akal, kalau pakai kepala otak kita untuk faham agama, dia akan jadi kacau bilau, dia akan jadi berselera, dia akan jadi tidak selaras. Maka di sini kaedah dia, apabila kita berinteraksi dengan nas, Quran ataupun hadis, bukan kefahaman kita, tetapi kefahaman orang yang lebih faham. Sebab kefahaman kita belum tentu betul. Kalau betul pun secara kebetulan pun tidak diterima. Sebagai contoh, kita semayang betul, ataupun kita sangka masuk waktu solat, kita pun solatlah zuhur, sangkaan kita masuk 50-50 masuk kot solat. Lepas solat rupanya masuk, memang aku semayang dalam waktu lah. Semayang dia tetap dianggap tidak sah. Kerana apa? Dia semayang dalam keadaan dia main agak saja. Dia tidak ada keyakinan bahawa waktu dah masuk. Ini bermaksud siapa yang melakukan amal dengan tanggapan ataupun dengan tidak ada ilmu ataupun dengan main ikut-ikut saja, maka amal dia tidak diterima. Amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ditolak dan juga tidak diterima. Jadi perspektif dari satu-satu saya sebutkan sebagai terminologi ataupun istilah-istilah yang datang, yang muncul dalam syariat, yang kita panggil sebagai istilah baru. Istilah baru. Kenapa istilah baru? Sebab sebelum turun Quran, orang Arab tak tahu pun apa maksud solat. Orang Arab sebelum turun Quran, mereka tak tahu apa maksud zakat, apa maksud umrah, apa maksud haji, apa maksud saum, sedekah dan sebagainya. Mereka tak tahu. Kerana perkataan itu diguna pakai dalam konteks agama Islam, syariat, merujuk kepada perbuatan yang lain daripada apa yang mereka faham. Maka sebab itu saya katakan, agama datang dengan terminologi ataupun istilah-istilah baru, menunjukkan bahawa ibadat ini adalah satu perkara yang eksklusif. Bila eksklusif, kita kena jadikan dia eksklusif lah. Jangan kita buat lebih kurang, kita buat ala-balai, kita buat nak tak nak, ataupun kita buat tanpa ada kesungguhan. Dan tidak semua orang mampu di dalam melakukan sesuatu ibadat. Maka dalam konteks haji yang kita bincang ini adalah perkataan istita'ah itu luas. Kita faham menurut perspektif agama, dia merujuk kepada masa kita, merujuk kepada kewangan kita, merujuk kepada kesihatan, merujuk kepada keamanan setempat, merujuk kepada kenderaan dan sebagainya. Banyak sudut. Jadi siapa yang dipilih untuk menunaikan haji, maka dia memang orang yang terpilih dari yang terpilih. Jadi kena hargai. Mungkin ada orang yang dia dapat tawaran cukup syarat tapi dia tolak. Tolak sebab dia dah pergi dah. Okey, tak apa lah, itu bagus lah. Kan? Dia dah pernah pergi, dah selesai dah haji fardu, maka dia tolak bagi orang yang belum berkesempatan. Okey, bagus. Tapi kalau dia tolak sebab tidak ada sebab-sebab yang munasabah yang tidak boleh diterima di sisi syarak, maka itu tak bagus. Sebab apa? Dia sudah pun terpilih di kalangan yang terpilih, maka bagus. Alhamdulillah. Baik, kemudian hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkenaan dengan yang mana seorang kanak-kanak yang melakukan ibadah haji, apa status dia? Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi SAW laqiya rakban birrauha. Nabi bertemu dengan satu kumpulan di satu tempat yang bernama Rauha. Lalu Nabi bertanya, manil qaumu? Ini dia puak daripada puak mana? Qalu al-muslimun. Mereka kata, kami orang Islam. Faqalu man anta? Lalu mereka bertanya, siapa kamu? Ana Rasulullah. Nabi menjawab, saya adalah Rasulullah. Kemudianlah berlakulah perbualan di kalangan Nabi dan juga di antara Nabi dan juga kaum tersebut. Rupanya mereka menuju ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Kebetulan jumpa di tengah jalan ada seorang wanita di kalangan kumpulan tersebut. Dalam kalangan itu ada seorang wanita,
Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, dia pun bawa anak kecil, dia pun angkat anak kecil dia kepada Rasulullah. Dia tanya apa? Alihaza hajjun, saya bawa anak ni pergi melakukan ibadah haji, boleh ke tak? Dah kebetulan jumpa Rasulullah, maka Nabi mengatakan na'am walaki ajrun, boleh, dan kamu juga dapat pahala. Tetapi ulama bincang dalam bab ini, meskipun kanak-kanak yang pergi haji bersama dengan kedua ibu bapa, orang yang bawa pun dapat pahala, budak tu dapat pahala ataupun tidak? Budak tu dapat pahala bila dia balik. Dan juga apakah status haji yang dilakukan oleh kanak-kanak mumayyiz tersebut, maka hukum dia adalah sah. Kemudian bagaimana pula dengan apabila dia sudah mencapai umur balik? Contoh, bila dia dah berusia 15 tahun, dia dah dianggap sebagai balik, haji yang dilakukan sewaktu kanak-kanak tidak diterima ataupun tidak dikira untuk menggugurkan haji fardu. Bermaksud dia tetap tak lepas lagi ibadah haji, walaupun saya dah pernah buat dulu haji sewaktu saya berusia 10 tahun. Mak bapak bawa pergi haji, saya dah buat haji ketika umur 10 tahun. Jadi saya dah lepas lah, saya tak boleh buat lagi dah. Tak, kena buat juga. Habis yang saya buat dulu jatuh dalam kategori sunat. Maka haji fardu tetap tidak gugur dengan sebab kita melakukan ibadah waktu kecil. Macam tu juga apabila melakukan ibadah puasa, didik anak melakukan solat dan sebagainya, anak-anak yang belum lagi cukup umur, maka pahala itu dapat kepada waris. Pahala itu dapat kepada ibu bapa yang mengajar kanak-kanak tersebut. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Kata Nabi, ayyuma sabiyyin hajja summa balagal hansa, mana-mana kanak-kanak yang mengerjakan ibadah haji sewaktu masih kecil, iaitu belum lagi balik, summa balagal hanas, kemudian dia sudah mencapai umur balik, fa'alaihi an yahujja hujjatan ukhra, maka dia tak terlepas, dia kena buat haji lagi. Maksudnya apabila ibadah yang dilakukan sewaktu kecil tidak menggugurkan kefarduan haji dia apabila dia dah berusia ataupun bila dia dah cukup syarat. Kemudian wa ayyuma 'abdin hajja summa u'tiqa fa'alaihi an yahujja hujjatan ukhra. Baik, dalam hadis ini menunjukkan bahawa ibadat haji ataupun umrah kalau dilakukan oleh kanak-kanak yang sudah bergelar mumayyiz, kerana ada hukum yang bukan mumayyiz. Yang sudah mumayyiz, maka sesiapa yang membawa kanak-kanak tersebut maka diberi pahala. Sebagai contoh, perkara yang selalu berlaku di tempat kita adalah membawa kanak-kanak hadir ke masjid untuk solat fardu. Kanak-kanak mumayyiz, maksudnya dah boleh fikir mana baik mana buruk, mana boleh makan mana tak boleh makan, maka dipanggil mumayyiz. Bawa datang ke masjid, maka kanak-kanak itu pun solat, maka yang membawa itu diberi pahala, yang bawa itu diberi pahala. Bab ataupun isu membawa kanak-kanak ke masjid ini sudah lama dibincangkan. Sebab apa? Kerana dia sudah ada pada zaman Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahawa ada seorang wanita telah membawa anaknya ke masjid pada waktu sembahyang Isyak. Lalu ketika tengah solat, anaknya menangis. Bisinglah itu masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memendekkan bacaan solat. Selalu Nabi baca habis surah itu, tetapi Nabi skip, potong, baca tak habis, kemudian terus beri salam. Maksudnya sembahyang Isyak Nabi pada malam itu lebih singkat ataupun lebih pendek berbanding solat Isyak sebelumnya. Lepas habis solat,
para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa sembahyang cepat? Nabi kata, akhsha an takuna fattanan. Nabi mengatakan, aku bimbang, aku takut bahawa ibunya nanti akan terfitnah, ataupun dengan bahasa yang mudah, aku bimbang ibunya tidak dapat fokus di dalam solat. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tidak pernah memarahi orang yang bawa kanak-kanak ke tempat solat. Nabi tak tanya lepas isyak, anak siapa ni? Tak pandai jaga ke? Tak pandai nak bawa anak, bawa elok. Tak, itu kita faham sendiri. Itu kita kena faham sendiri. Kena ada kesedaran sendiri. Nabi memendekkan solat isyak bermaksud Nabi meraihkan jamaah supaya orang yang sembahyang itu tidak terasa terganggu. Sebagai contohlah, kita bawa anak ataupun cucu ke masjid, tengah sembahyang, lepas tu anak kita berlari depan orang. Kita sembahyang, kita tengok anak kita berlari depan imam, baring depan imam. Ini masalah ni. Jadi kita sebagai ayah ataupun datuk yang bawa kanak-kanak ke dalam masjid, hati kita confirm kita tak akan khusyuk lah. Pasti kita tak akan khusyuk kerana kita memikirkan, aduh, buat hal betul lah budak. Dalam hati kita apa? Kita fikir anak ataupun cucu yang kita bawa buat hal. Nak marah tak boleh tengah sembahyang. Nak jeling-jeling pun tak boleh sebab tak tengok kat kita. Kalau tengok kita boleh jeling kan? Okey. Jadi itu menyebabkan sembahyang terganggu. Kita pun terganggu, orang lain lagi terganggu. Maka itu antara hikmah kenapa Nabi SAW memendekkan solat, menunjukkan bahawa supaya tidak terganggu. Itu belum lagi cerita orang yang baca Fatihah kuat duduk sebelah kita. Ini pun masalah juga. Macam dia seorang nak baca Fatihah, kita pun nak baca Fatihah juga kan, tapi kita rasa terganggu dengan bacaan yang kuat. Orang sebelah pun tak boleh juga. Baik. Kemudian ada hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ni nama dia Fadl bin Abbas. Ini adalah sepupu Nabi. Apabila dia bersama dengan Rasulullah, fajaat imra'atun min Qas'am. Ada seorang perempuan dia suku kaum kabilah nama dia Qas'am. Faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Dia tengok kepada sahabat ni, sahabat pun tengok kepada perempuan tu. Wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syaqqil akhar. Bila dah pandang sepupu Nabi tengah pandang perempuan tu pun pandang balik. Nabi pegang kepala, pusing tempat lain, jangan tengok. Nabi kata kepada sahabat itu, jangan tengok. Faqalat ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadihi fil haji. Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kepada hamba-Nya mengajarkan haji. Adrakat abi syaikhan kabiran. Bapa saya ni terlalu tua. Macam mana status dia? La yasbutu 'ala ar-rahilah. Naik kenderaan pun tak boleh. Kalau kita sekarang naik kereta pun tak boleh. Afa ahujju anhu. Jadi wanita ni pun bertanya kepada Rasulullah, bapa saya ni dah tua sangat dah, nak duduk atas kenderaan. Waktu itu kenderaan ni unta, sekarang ni nak naik kereta pun tak boleh. Maka dia tanya kepada Rasulullah, boleh tak saya buat haji untuk bapa saya? Lalu kata Nabi, na'am, boleh. Wazalika hajjatul wada'. Persoalan ini ditanyakan kepada Rasulullah itu pada hajjatul wada', iaitu haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka apa yang kita boleh faham di sini adalah ibadah ada dua kategori. Yang pertama, ibadah yang tidak ada reason, ataupun yang kita tak boleh fikir kenapa benda ini disyariatkan. Dipanggil yang kita tak boleh fikir dengan logik akal.
Yang kedua, ibadat yang kita boleh fikir dengan logik akal, ada function dia. Yang pertama tadi, contoh mudah seperti yang kita selalu buat adalah solat. Kenapa 2 rakaat subuh? Kenapa tidak 4? Jadi persoalan ni sering timbul. Kenapa maghrib 3? Jadi ini mana-mana orang pun tak boleh bagi jawapan, sebab dia tidak dapat difikir. Dia panggil ghair ma'qulul ma'na, tidak dapat apa fungsi dia. Kemudian ada ibadah yang kita panggil reasonable, boleh kita dapati apa sebab, apa fungsi disyariatkan perkara tersebut. Sebagai contoh, beristinja, buang air basuh, kan? Buang air kita cuci dengan buang kencing ataupun buang air besar kita cuci dengan menggunakan air. Kenapa disyariatkan benda itu? Oh, nak bersih. Maka kita dapat itu adalah untuk kebersihan. Maka boleh fikir tak alasan kenapa Tuhan suruh, kenapa Nabi SAW suruh beristinja? Maka kita dapat fungsi dia, iaitu demi menjaga kebersihan. Maka kedua-duanya ibadah, tetapi ada ibadah yang tidak dapat difikir, alasan dia. Yang kedua, ibadah yang dapat difikir, alasan dia. Kemudian daripada kedua-dua ini terbahagi pula 2 yang lain, iaitu ibadat yang boleh digantikan oleh orang lain ataupun ibadah yang boleh dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, haji ataupun umrah. Haji boleh dilakukan oleh orang lain atas jalan badal, kita panggil. Badal ni haji badal, kan? Badal haji. Badal haji maksud apa? Ganti. Bukan boleh suka-suka nak buat badal haji. Dia ada beberapa syarat. Yang pertama, orang yang nak melakukan badal haji, dia mesti buat haji dululah. Dia mesti buat haji dulu. Kalau dia pun belum haji, macam mana nak buat haji dekat orang lain? Kemudian syarat yang seterusnya adalah orang yang kita nak buat untuk dia itu, dia tu keuzuran. Macam dalam situasi hadis tadi, bapa dia ni dah terlalu uzur sangat, dah tua sangat, ataupun orang tu dah meninggal. Kalau duduk senang lenang tak ada masalah, tapi tak ada masa, itu ya, awak tolong buat haji untuk saya, itu tak boleh. Sebab dia sudah cukup syarat. Apa dia? Istita'ah. Kita dah bincang istita'ah. Istita'ah tu apa dia? Cukup syarat wang ringgit, kesihatan, keadaan apa dia, setempat yang aman, tenteram, tidak berlaku peperangan ke apa-apa, maka cukup syarat. Cuma dia malas. Syarat cukup lah. Malas sekarang ni musim panas, kan? Sekarang ni musim panas, dekat tempat kita pun dah panas 38. Kalau pergi di Mekah nak wukuf di Arafah tu masak 40, 41, 42. Panas. Jadi sebab apa alasan awak nak buat badal haji? Sebab malas lah, panas lah. Ambil lah, saya bagi upah. Tak boleh. Ini tak boleh. Yang dibenarkan adalah apabila tidak cukup syarat kemampuan, macam yang disebutkan tadi. Kemudian ibadah yang lain yang boleh diganti. Yang boleh diganti adalah puasa mengikut satu riwayat hadis. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat tentang ganti puasa bagi orang yang sudah meninggal. Contoh, seorang ni bapa dia dah meninggal. Dulu sewaktu hidup bapa dia ada meninggalkan puasa Ramadan sebulan. Maka anak ni rasa bertanggungjawab, maka dia nak langsaikan hutang puasa dengan Tuhan. Maka anak ni pun membayar fidyah. Ini bayar fidyah. Muktamad. Muktamad adalah bayar fidyah. 1 hari 1 cupak. 1 hari tinggal puasa, dia bayar untuk bapa dia 1 cupak. Riwayat yang kedua, pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i ini juga berdasarkan hadis sahih, iaitu anak itu tak nak bayar fidyah, anak itu nak tolong puasa untuk bapa dia. Faham? Saya puasa esok,
Untuk apa? Untuk arwah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk pandangan yang kedua ini, mesti yang kita nak ganti itu adalah ahli keluarga terdekat. Orang lain tak boleh. Awak tolong puasa untuk bapak saya baru meninggal, ada tinggal puasa, ambil lah saya 50 satu hari. Tak boleh. Baik. Kemudian ibadat yang tak boleh dilakukan oleh orang lain, ini banyaklah. Contohnya solat. Solat tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Awak tolong solat untuk saya. Hatta walaupun solat untuk orang yang telah meninggal dunia, tak dibenarkan. Putus amal. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Putus amal bila dah mati. Kalaulah contoh seorang ni dia nak upah orang untuk solat kepada arwah bapak dia. Bapak dia dah meninggal, solat banyak tinggal, dia upah satu hari RM50 ataupun satu waktu RM50. Tak boleh. Tapi ada satu fahaman, mengaku sebagai Muslim, tapi dah bercampur Muslim Hindu. Ini Melayu, tapi bukan di Malaysia lah, di Kemboja, di Vietnam, dikenali sebagai orang Cham, Melayu Champa. Ada saya tengok satu dokumentari, orang Melayu, masyarakat mengaku sebagai Islam, tapi yang kalau bulan Ramadan yang puasa Pak Imam seorang yang puasa. Yang lain dia tolong bayar lah untuk Pak Imam. Pak Imam tolong wakil puasa untuk satu kampung. Semayang pun begitu juga, kena bayar kepada Pak Imam. Imam ini tolong puasa, tolong solat untuk penduduk kampung. Berapa bayaran tu wallahu alam lah, tak tahulah, tapi kena bayar. Oh, untung Pak Imam tu. Alah, orang bukan tahu pun, tak buat pun. Ini satu fahaman yang bercanggah, dia dah masuk dengan fahaman yang mungkin daripada fahaman Hindu ataupun Buddha terpengaruh, yang mana komuniti ini masih ada sekarang ni. Ada lagi. Tapi bila tanya dia kata Melayu. Betul, campur Melayu ke? Suatu ketika dulu tapi dah campur aduk. Baik. Kemudian dikuatkan dalam hadis yang lain, ada seorang perempuan daripada Bani Juhainah. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, Ummi nazarat, mak saya pernah bernazar antahujja, untuk pergi menunaikan haji. Falam tahuj, tapi belum sempat nak pergi haji, dah meninggal dulu. Afahujju alan anha, bolehkah saya mengerjakan ibadah haji untuk ibu saya? Tadi bapa. Yang tadi kes seorang perempuan mengatakan bapa dia uzur, hidup lagi. Situasi yang kedua, hadis yang lain, ibunya pernah bernazar untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ibu dia meninggal sebelum sempat menunaikan ibadah haji. Bolehkah saya menunaikan haji bagi pihak ibu? Dia tanya Nabi. Nabi kata, falainullahi ahaqqu an tuqla, hutang dengan Allah ni memang patut kamu tunaikan. Sebab nazar ni, apa dia nazar? Nazar ni hutang. Kalau seseorang yang bernazar pada perkara yang sunat, ini saya cerita sepintas selalu tentang nazar. Nazar hanya valid pada perkara yang sunat. Kalau nazar pada perkara yang wajib, tak valid. Contoh, saya bernazar nak solat isyak. Mana boleh? Awak nazar ke awak tak nazar ke, tetap kena solat. Kalau saya bernazar nak solat witir tiap-tiap hari, itu wajib lah. Jadi sebab tu nazar ni dia ada pro kontra. Nabi suruh pun tidak, Nabi larang pun tidak. Sebab dibimbangi bernazar pada perkara yang kita tak mampu nak buat. Bila bernazar pada perkara yang tak mampu nak buat, dia kena denda, dia kena bayar kafarah. Sebagai contoh, seseorang dia berkata, saya bernazar nak buat korban tahun ni sembelih seekor lembu. Seorang dia seekor lembu.
Maka bila sampai masa dia, alah tak cukup bajet lah, tak cukup bajet, lembu mahal 7,000, 8,000, tak cukup bajet. Ataupun last minute dia ada urusan lain, memang dia tak nak pakai duit, tak boleh nak tunaikan nazar. Jadi maka dia masih lagi hutang. Dia masih lagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia meninggal, anak yang hidup, anak dia tahu yang bapa dia pernah bernazar suatu ketika dulu untuk menyembelih korban tapi tak sempat, maka anak ni wajib untuk tunaikan. Fadainullah, sebab dia dianggap sebagai hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang dengan manusia kena bayar, hutang dengan Tuhan juga kena bayar. Bukan bermaksud Tuhan nak kepada sembelihan tu, bukan. Ini bermaksud bila kita nazar, dia seolah-olah macam satu perjanjian. Aku janji dengan Tuhan, itu. Maka sebab itu dalam bab nazar ini dia bertukar daripada perkara sunat menjadi wajib. Asal-asal benda tu sunat ya. Saya nak buat korban, asal korban sunat, tak masalah, sunat muakkad. Tapi dengan sebab dia pandai-pandai pergi bernazar, maka menyebabkan menjadi wajib. Bila jadi wajib, bila tak boleh nak tunai, maka dia akan timbul masalah lain nanti. Jadi kata Nabi SAW di sini, ara'aita law kana ala ummika dainun akunti qadiyatah. Bolehkah saya melakukan ibadah haji untuk ibu saya? Nabi kata, bagaimana kalau ibu kamu ada hutang? Kamu nak tunaikan tak? Kamu nak tolong bayar tak? Dia kata, betul, saya bayarlah. Maka Nabi SAW mengatakan, uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka tunaikan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu terlebih utama, terlebih layak ataupun terlebih berhak untuk kamu bayar adalah hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita bernazar pada perkara-perkara yang harus, bukan sunat, bukan makruh, bukan wajib, dia termasuk dalam kategori harus. Sebagai contoh, bernazar nak makan, tak kisahlah dia kata dia nak makan daging yang paling mahal, dia nazar. Itu benar harus, tak valid, tak wajib tunaikan nazar tu. Nazar ini hanya laku terpakai apabila perkara itu sunat. Sebagai contoh, kalau anak saya lulus SPM, dapat 9A contohnya, saya nak buat kenduri, nak tumbang 2 ekor kambing, sebagai contoh 2 ekor kambing. Maka beri makan kepada orang masuk dalam kategori sunat ke harus? Sunat. Bagus, sunat. Maka dengan sebab nazar, sunat itu berubah menjadi wajib. Tengok-tengok dapat 9A SPM, 10A ke 11A tak kisahlah, apa yang dinazar tu dapat. Tengok-tengok bajet kurang, nazar 2 ekor kambing, tengok bajet kurang, 2 ekor ayam sudahlah. Tak boleh, tak lepas. Ataupun 10 ekor ayam, tak lepas. Kena apa yang dia spesifikkan. Sebab tu nazar ni jangan kita detailkan kalau kita tak mampu. Sebagai contoh, saya kata kalau saya dapat sekian-sekian, saya nak berpuasa. Okey, cukup saya kata tu. Saya puasa sehari pun okey. Tapi yang jadi masalah, kalau saya dapat sekian-sekian, saya nak puasa sebulan berturut-turut, mampus, kena buat. Kalau tidak, dianggap sebagai hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar kapasiti kita, kita kena sedar tahap kemampuan kita. Jadi jangan bernazarkan. Nazar ni ibadat, tetapi juga boleh membinasakan ataupun boleh merosakkan ataupun boleh memberi masalah kepada orang yang bernazar. Baik, kemudian daripada seorang sahabat, daripada sahabat Nabi SAW, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, innallaha kataba alaikum hajja. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan melakukan ibadah haji.
Faqama al-Aqra' bin Habis. Ada seorang sahabat ni nama dia Aqra', dia pun bangun, dia kata, afi kulli amin ya Rasulullah, adakah haji ini wajib ditunaikan setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu qala, Nabi kata, lau qultuha la wajabat. Nabi kata, kalau aku kata setiap tahun nanti jadi wajib. Al-hajju marratan fama zada fahuwa tatawwa. Nabi kata, bila orang tanya soalan begitu, Nabi kata apa? Kalau aku kata wajib, kalau aku kata setiap tahun, kalau aku ya kan, nanti jadi wajib. Maka Nabi kata apa? Marratan wahidatan fama zada fahuwa tatawwa. Haji wajib dikerjakan satu hari seumur hidup sekali saja. Habis orang pergi haji setiap tahun tu macam mana? Ini saya nak sebutkan. Haji, apabila kita telah melakukan haji seumur hidup sekali terlepas. Kalau bagi yang menunaikan haji setiap tahun, sebab dia ada duit banyak, dia buat haji, maka kita tengok dia pergi itu atas tiket apa, atas kota apa. Ini bahaya ni. Sebab tu saya sangat tekan bab ni. Kalau dia sanggup bayar, dia boleh bayar package, premium punya package, 80,000, 100,000 dia boleh bayar, tak ada masalah. Baik, kita kena tahu tabung haji dia ada kota dia. Dan apabila tabung haji memberi kepada ejen-ejen yang terpilih, dia ada kota dia. Jadi apabila seorang itu pergi atas tiket yang mahal ataupun package yang mahal, 80,000, 100,000, maka sebenarnya kuota itu adalah kuota orang lain. Kuota orang lain kita ambil. Orang yang belum sempat pergi ataupun yang belum tunggu giliran tak dapat lagi, rupanya kuota ni diberikan kepada golongan-golongan yang ada duit. Habis yang tunggu sampai nak mereput dia ni, bila nak boleh pergi haji ni? Umur dah 70 tak dapat panggilan lagi. Ini kita kena dikhawatiri kita mengambil hak orang lain. Ambil hak orang lain dalam keadaan kita tak sedar, itu rupanya hak orang lain. Ya, hak orang lain, sebab kota yang diberikan berapa puluh ribu saja kan. Kota yang diberikan tak banyak, mengikut jumlah population lah kan, tak banyak. Jadi bila kita bayar dengan jumlah yang tinggi, takkan ejen nak tolak kot. Takkan nak tolak, tak ada bagi orang lain yang belum pernah. Tak, dia ambil. Takut kita ambil itu sebenarnya hak orang lain. Hak apa? Kuota. Maka di sini, sebab itu Rasulullah SAW mengatakan kewajipan haji seumur hidup sekali. Kenapa? Kerana Nabi melakukan ibadah haji seumur hidup sekali saja, yang kita panggil sebagai Hajjatul Wada'. Umrah dilakukan 4 kali. Kalau orang tanya, umrah Nabi buat seumur hidup berapa kali? 4 kali saja. Haji sekali, yang dipanggil sebagai Hajjatul Wada'. Okey, implikasi ataupun kesan dia. Tabung haji menyediakan kuota yang terkini, saya tak tahulah dapat daripada Arab Saudi 20,000 lebih kot, lebih kurang 20,000 ke 30,000 lah, 30 lebih, maaf 30 lebih, mengikut population. Kalau Indonesia jangan kira lah, ratus ribu kan dapat. Okey, jadi kalau saya dah pergi haji, kemudian saya nak pergi haji lagi, tiap-tiap tahun saya pergi, tabung haji memberikan kuota kepada ejen yang besar-besar lah, seperti Andalusia sebagainya kan. Okay. Kemudian setiap ejen ini diberikan oleh tabung haji yang package yang premium. Yang biasa-biasa dia tak bagi kat ejen, dia bagi yang mahal. Jadi kalau saya nak pergi dengan yang 100,000, maka saya telah ambil satu kerusi lah, kita bagi. Saya ambil satu kerusi. Yang mana kerusi itu, kalaulah nilai dia bukan 100,000 ataupun nilai dia biasa, boleh diisi dengan orang yang memang tunggu lama dah nak pergi. Okey, maksudnya kita merampas hak orang lain.
Ini saya sebut, kita merampas hak orang lain dalam keadaan tak sedar. Kesan dia, apabila kita mengambil hak orang lain, apa kesan dia? Dibimbangi, orang akan tuntut balik. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi kata atadruna mal muflis. Nabi kata, kamu tahu tak muflis tu apa dia? Sahabat kata, muflis ni orang tak ada duit. Nabi kata bukan, muflis ni orang datang dengan ibadat haji, ibadat puasa, ibadat solat, lepas tu orang lain minta, ya Allah, dia ni dulu ambil hak saya ni, dia ni dulu di dunia dia telah kutuk saya, mengumpat saya, dia ambil hak saya, maka diberikan pahala kepada orang tu. Bagi sampai habis. Bila habis dah tak ada kebaikan nak berikan kepada dia, dosa orang ni diberi kepada orang ni, ditanggung balik. Jadi sebab itu kita nak melaksanakan ibadat kena hati-hati. Sebab apa? Ada yang lebih afdal daripada pergi haji setiap tahun. Contoh 100,000, apa yang boleh buat kebaikan dengan 100,000? Sangat banyak bagi masjid kan? Contoh, kekal manfaat dia. Kalau buat ibadah haji kita seorang, untuk kita seorang, itu pun belum tentu mabrur, kita seorang. Tapi kalau digunakan dengan letakkan di masjid, beli aircon ke, tak kisahlah, wakaf, maka manfaat tu bukan dapat pada seorang, manfaat tu ramai dapat, confirm dapat. Haji belum tentu mabrur, tapi ibadat wakaf pasti akan dapat. Dia mati pun pahala mengalir lagi. Ini kalau orang bijak, dia akan pilih yang tu, dia tak penting diri. Baik. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.